Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, tapi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah, pada malam ni kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu sambungan dengan kitab Baharul Madhi juzuk yang kedua, syarah kepada Sunan At-Tirmidzi dengan bab yang ke-61, tanda itu, dengan bab yang ke-61, wa bisanadi al-muttasili ila a'immatil muhaddithin wa khususan ila al-imam Muhammad ibn Sawrah Abu Isa At-Tirmidzi wa hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqul babu ma jaa fi tahrimi salati wa tahliliha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tahrim bagi sembahyang dan tahlilnya. Apa maksud tahrim bagi sembahyang dan tahlilnya? An Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu wa la salata liman lam yaqra bilhamdi wa suratin fi faridatin aw ghairiha. Kita dengan satu perbincangan berkaitan dengan hukum salat pada malam ni. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, yakni Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kunci sembahyang itu suci. Anak kunci sembahyang itu suci. Apa maksud anak kunci sembahyang itu adalah suci? Maksudnya kita nak masuk rumah, kalau tak ada kunci tak boleh masuklah rumah. Jadi perlu ada anak kunci dia. Jadi kalau dah tak boleh masuk, duduk-duduk di luar lah. Berarti kita tak masuk ke dalam solat lagi. Dengan seolah-olah satu gambaran, satu perumpamaan yang nak disebutkan bahawa betapa pentingnya salat dalam keadaan bersuci. Apabila salat dalam keadaan tidak menjaga hukum hakam bersuci, boleh penat, boleh letih, sembahyang tetapi tidak sah. Bukan batal tak, sembahyang tapi tidak sah. Beza antara tidak sah dengan batal. Kalau batal sembahyang dia dah sah dah, tiba-tiba dia buat satu perkara, contohnya tik cicak jatuh atas badan dia ataupun atas pakaian dia dan dia tak buang serta-merta, ataupun tik cicak tu basah yang kalau dia nak cuci tak boleh, pada ketika itu solat dia batal. Itu istilah batal. Dia sah dah tapi dia ada buat benda-benda yang boleh menyebabkan batal, maka jadi batal. Adapun bila kita sebut tidak sah, ini merujuk kepada daripada awal lagi. Daripada awal sembahyangnya tidak diterima. Itu maksudnya tidak sah. Itu istilah dia yang diguna pakai dalam kitab, dalam ilmu fiqh. Maka betapa pentingnya untuk kita menjaga kita punya kebersihan dan kesucian. Menjaga kebersihan dan kesucian pada 3 perkara. Pertama, menjaga kebersihan dan kesucian. Suci itu dia jadi nombor 1. Bersih itu jadi dia tu nombor 2. Pasal apa bersih itu jadi dia tu nombor 2?
kadang-kadang dia boleh nampak kotak tapi dia masih lagi suci. Tetapi ada yang lebih, satu lagi, dia dalam keadaan nampak bersih tetapi hakikatnya dia masih lagi tidak suci, menanggung najis dan sebagainya. Pada ketika itu pakaian yang walaupun bersih tetapi tidak suci, berarti dia tak boleh pakai pakaian tu dalam solat. Ini yang kena ambil tahu tentang soal suci. Pertama, kena suci dari sudut dia punya pakaian badan dia lah, tubuh badan dia. Yang kedua, dia kena suci dari sudut pakaian dia. Yang ketiganya, dia kena suci dari sudut dia punya tempat untuk dia nak semayang. Tempat semayang ini berarti di mana anggota badan kita bertemu dengan lantai, dengan kapet ni lah. Ini berarti kalau kat kawasan dada tu, kalau ada tik cicak kita sujud, dia tak menyentuh badan kita, maka yang tu dimaafkan, tak ada masalah. Tapi kalau di masjid ni, kita boleh katakan seolah-olahnya seluruhnya lah. Sebab lagi ada orang semayang ikut saf, lagi ada semayang sunat jadi tak ikut saf pula. Jadi kena suci semua. Ya, kena suci semua. Tadi ada toke dobi Teluk Kumang tu bagi tahu kat saya, duk sembang-sembang. Dia kata masjid Falim nak cuci kapet dia, dia ada mesin cuci kapet sekarang ni, special. Jadi kalau masjid macam ni yang pakai kapet yang melekat, maka depa ada mesin, depa bawa mai cuci. Jadi dia kata, ustaz, malam ni nak pergi Sungai Tiram abang, kat masjid Sungai Tiram, pergi pengurusi tak ada, pergi wakil pengurusi ada, suruh depa abang. Sebab masjid ni danau kalau kita tengok, dia mungkin orang mai kan, pergi jalan mai, boleh cuci. Kalau ada sumber keuangan, mungkin boleh cuci, bersih. Dia cuci habis, isap habis segala. Saya tengok tadi mesin dia bawa, wish, habuk banyak tuan-tuan. Ya, cuci balik. Jadi ada proses penyucian dia. Bila suci, tempat semayang kita, suci pakaian kita, suci tubuh badan kita. Suci tubuh badan kita. Satunya kita ambil wuduk, kita mandi junub, tubuh badan kita suci. Persoalannya kita mandi hari-hari, kita mandi junub hari-hari, kita cuci tak apa betul kita mandi. Ini saja saya nak bawa satu kemusykilan. Saya dah habaq dah perkara yang akan saya sebut ni, rasanya 7,454 kali. Tapi hari ni saya akan ulang 7,000 tadi apa sebut? 455 kali. Tadi 54 kan? Ini yang ke-55. Masalahnya kita mandi, kita guna sabun apa? Kita cuci baju pakai sabun apa? Sekiranya sabun yang kita pakai itu adalah sabun yang menggunakan gelatin daripada sumber yang tidak halal, berarti pakaian kita tak suci. Apatah lagi apabila dia menggunakan lat soap. Lat soap ni iaitulah sabun yang diperbuat daripada lemak babi, khinzir. Boleh kita katakan 90% ataupun 80%, 90% jumlah yang begitu banyak. Sabun yang ada di pasaran adalah sabun yang tidak halal. Sebab tu kalau nak beli sabun, nombor satu tengok ada cop halal JAKIM ataupun tidak. Itu nombor satu. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita boleh dapat daripada sumber-sumber yang boleh kita percayai dia punya halal, itu lebih baik. Seperti sabun keluaran madrasah kita, Al-Filfilani. Namanya sabun pun nama Filfilan. Halal JAKIM pun kita ada. Tapi saya tak ada masa nak bawa. Kuliah dulu saya dah bawa, bukan apa beli pun. Jadi saya tak bawa. Mau pergi madrasah saya di balik pulau, tak ada masa, berat nak bawa. Sabun mandi ada, sabun basuh baju ada, sabun basuh pinggan ada. Yang banyak boleh buat, tapi tak cukup modal yang nak buat semua-semua. Kalau tuan-tuan tak mau beli pun tak apa, pelajar-pelajar saya pakai, kami ya. Okey ya, buat sikit-sikit.
Janji pakaian kita halal, suci, bawa semayang sah. Yang mana rasa susah? Susah tak susah. Mau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau tidak, cari saja di pasaran apa sabun yang ada. Sebab hak yang kita yakin, sebab toke tu buat dan kita tahu apa benda bahan yang dia gunakan. Saya rasa saya daripada dulu saya duk cerita bertahun lamanya. Bila saya tanya pada di mana-mana tempat sabun buat daripada apa, semua orang tak tahu sabun buat daripada apa. Kalau tanya 100 orang, saya ingat silap-silap bulan mungkin seorang, dua, tu pun jawapan tak betul. Bila kita tanya sabun buat daripada apa, dia kata sabun buat daripada minyak kelapa sawit. Ya betul, ada sikit betul, tapi kalau ikut tak boleh lulus lagi. Dia bukan daripada minyak kelapa sawit, dia daripada lemak kelapa sawit. Tapi yang sabun kita guna, dia bukan lemak kelapa sawit je, ada lemak soya, lemak kelapa sawit, ada 2-3 lemak, tapi daripada sayur-sayuran. Satu lagi kalau tuan-tuan nak tahu, petua sajalah. Petua ni mungkin betul, kita katakan 75% betul. Apabila tuan-tuan pakai mana-mana sabun, sabun tu terlalu wangi sehingga bila tuan-tuan basuh baju tuan-tuan bau harum semerbak. Tetapi apabila kita belajar dari sudut chemical, lemak binatang sahaja mempunyai daya kekuatan untuk memegang fabrik tu baju lah. Pewangi, tuan-tuan tahu pewangi baju juga diperbuat daripada lemak. Pewangi, bukan pewangi minyak atar tu, yang tu buat daripada lain. Ni pewangi khusus yang digunakan masuk dalam sabun-sabun ni. Maka pewangi itu juga diperbuat daripada lemak. Dan pewangi yang diperbuat daripada lemak binatang lebih mempunyai kekuatan tahan lama untuk memegang fabrik. Maka berhati-hati apabila menggunakan sabun atau apa-apa pencuci yang wangi, yang bau dia wangi harum semerbak, lepas basuh bilas dengan air pun duk bau wangi lagi, maka berhati-hati. Saya kata berhati-hati, okey? Sebab menurut ilmu teori dalam dia punya pembelajaran dari sudut chemical, hanya lemak daripada lemak binatang sahaja yang mempunyai kekuatan untuk pegang fabrik, pegang baju. Adapun lemak daripada sayur-sayuran, daripada tumbuh-tumbuhan, dia boleh wangi, tapi wangi dia tak tahan lama. Lepas kita bilas, dia kurang wangi ataupun dia tak wangi, tapi janji dia suci. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sabun yang kita buat, tuan-tuan buka tudung, wah wangi gila, tapi tuan-tuan bilas, bau sikit-sikit dia. Sebab yang tu menunjukkan keaslian bahawa dia memang daripada tumbuh-tumbuhan. Janji semayang sah. Hanya jawab apa kat Tuhan kalau semayang hang tak sah? Saya beli abang itu sebab tu saya buat. Kalau tidak buat apa saya buat, baik saya beli apa yang ada. Dia dengan siap murah pun cukup. Semua murah-murah baik kita pakai. Jadi atas diri tuan-tuan lah, atas diri kita, sejauh mana kita punya keimanan sehingga kita merasa risau amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Dia bukan was-was, risau. Bila sebut risau ni, ya Allah, duk mencari lagi yang lebih baik, nak kepada yang lebih baik, melihat di mana kelemahan awak. Semayang aku hari ni tak sempurna, awak hidup aku tak sempurna, hidup tak sempurna pasal semayang tak sempurna, semayang tak boleh dapat khusyuk. Mesti ada dia punya silap ya. Cek lah. Sebab tu Tuhan kata hafizu ala salawat, pelihara sembahyang 5 waktu. Pelihara maksudnya jaga-jaga, perhatikan, cek, upgrade, update apa yang terbaik untuk kita punya solat.
Bukan sekadar mengaji benda yang sama tapi duk cek lagi. Tak mana silap, tak mana silap. Supaya sebelum mati boleh perbetul habis benda-benda yang semampu mungkin yang boleh kita perbetulkan. Sehingga solat kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya kadang-kadang kalau saya pergi di kedai-kedai pun ada sabun-sabun di kedai. Kadang saya bawa dalam kereta saya, kadang tak bawa. Saya tak basuh tangan, saya basuh-basuh, main tisu lap. Makan nasi kandang, bau tangan tu dia punya bau. Nak buat macam mana? Dia bubuh sabun ketui dengan minyak mau kita pun pi. Bekas mana punya? Malas abang. Bagus mereka duk ramai dah dengan kita pun pi. Kalau dia pakai hak yang sabun cayak pun, sabun tu menggunakan lemak apa? Kalau dia guna lemak babi, kita basuh dengan tayak biasa pun tak boleh. Dia kena mesti 7 kali bilasan. Salah satunya dengan air bercampur tanah. Bila tangan kita dah najis, terkena najis mughalladhah, maka sembahyang kita tak sah disebabkan kita masih lagi menanggung najis mughalladhah. Macam mana tu? Apa nak jawab kat Tuhan esok di akhirat? Ini di antara benda-benda yang perlu diberikan perhatian. Sebab tu dalam hadis ni dia kata apa? At-tuhuru dalam riwayat yang lain, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan ataupun suci itu sebahagian daripada iman. Tak sempurna iman satu-satu manusia, melainkan dia menjadi seorang manusia yang menjaga suci, yang menjaga kebersihan. Bukan sekadar kebersihan, tapi menjaga kesucian. Ni tak cerita lagi bab ilmu tasawuf, suci hati apa semua tak masuk ni. Yang tu cerita lain pula. Yang tu pula satu cerita panjang pula. Nak kena buang riak, ujub, takabur. Hak tu memang naik kita. Tapi sekurang-kurangnya yang mudah sikit, berbetul dulu yang zahir. Pelan-pelan perbetul pula yang batin seumur hidup. Buang riak. Tu panjang cerita, saya tak masuk bab tu. Kalau masuk bab tu, dia tak boleh baca kitab. Kitab ni kitab fiqah. Bila saya masuk bab tasawuf, letih hak tu memang confirm dah. Hak tu tak ada sabun boleh basuh. Hak tu tak ada air boleh basuh. Hak tu kena istighfar dia banyak-banyak. Nak kena istighfar, nak kena selawat, nak kena baca Quran, nak kena zikir, nak kena semayang, nak kena buat banyak benda taqarrub ila Allah untuk sucikan hati. Yang tu lain kali kita cerita. Ni baru duk cerita bab hukum hakam zahir. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah makna tahrim pada bab ini, iaitulah tahrim bagi sembahyang, maka ialah takbiratul ihram. Tahrim berarti haram, perkara yang mengharamkan. Ini berarti apabila kita takbiratul ihram, kita dah banyak benda yang kita diharamkan buat. Sebelum semayang boleh makan dah? Boleh. Lepas dah takbiratul ihram tak boleh makan. Siapa makan batal solat dia. Sebelum semayang kita boleh minum? Ya boleh. Lepas takbiratul ihram dah tak boleh dah. Sebelum semayang, sebelum takbiratul ihram boleh dah bersembang-sembang, berjalan, melompat, semua boleh. Tapi lepas daripada takbiratul ihram dah tak boleh buat dah. Maka takbiratul ihram itu disebutkan sebagai tahrim, perkara yang mengharamkan benda yang sebelumnya halal. Adapun disebutkan sekali lagi di belakang tahlil, iaitu benda yang menghalalkan. Lepas bagi salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halal dah benda yang tadi haram tak boleh buat. Itu maksud dia. Maka iaitu takbiratul ihram dan tahlilnya, iaitulah tahlil semayang, ialah salam. Maka arti tahrim itu mengharamkan, yakni mengharamkan takbiratul ihram itu akan barang yang halal dahulunya ke atas orang yang sembahyang daripada segala yang membatalkan sembahyang, seperti makan, minum, kalam, bercakap dan seumpama yang demikian itu. Dan arti tahlil itu menghalalkan, yakni menghalalkan oleh salam itu akan barang yang haram di dalam sembahyang atas orang yang sembahyang. Benda tak boleh buat, lepas pada tu boleh buat dah lah. Buat apa? Buat benda-benda yang dalam semayang tak boleh buat. Dan inilah yang hendak dibicarakan di dalam bab ini.
daripada beberapa masalah takbiratul ihram itu, maka sebelum membicarakan masail, yakni masalah-masalahnya, lebih dahulu diterangkan hadisnya demikian bunyinya. Main hadis dulu, lepas tu baru nak cerita dia punya pecahan masalah-masalah furuk dia. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahuru, bermula anak kunci sembahyang itu ialah suci daripada hadas, daripada najis. Badan kita suci daripada hadas, badan kita, tiga benda: badan, pakaian, tempat sembahyang kita kena suci daripada nombor satu hadas. Badan kita tanggung hadas, badan kita juga menanggung najis. Pakaian kita, pakaian dengan tempat tak ada hadas, dia ada menanggung najis. Yang ni tiga perkara tu kena terlepas daripada hadas dan kena terlepas daripada najis. Jaga-jaga. Kena ambil tahu bab soal suci. Banyak sangat hari ni pakaian kita dibasuh menggunakan alat-alat teknologi yang ada sekarang. Teknologi, hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Teknologi tetap teknologi. Maka teknologi perlu diimbangkan, perlu secocok dengan hukum, bukan hukum ikut teknologi. Maka bila nak buat satu-satu benda teknologi, dia kena sebelum tu kena pastikan benda ni kalau melibatkan hukum lagu mana. Persoalannya, peralatan teknologi dikeluarkan bukan daripada orang yang ada iman. Benda yang dikeluarkan tu bukan daripada orang yang dia fikir tentang kepentingan Islam dan umat Islam. Tak, dia bawa keluar untuk kepentingan dunia, manusia umumnya. Maka apabila jadi macam tu, dia jadi susah. Kita terpaksa pula nak kena hukum, nak kena ikut pula dengan teknologi yang sedia ada. Umpamanya, pakaian yang mempunyai najis perlu dibilas terlebih dahulu, perlu dibuang dulu dengan dia punya najis dia, ain najis. Kemudiannya perlu lepas dah basuh perlu dibilah ataupun bilah dulu, buang ain najis dia, pastikan dia tidak menanggung najis aini dan najis hukmi, dan kemudiannya baru kita boleh basuh. Ni kita pakai bubuh yang dalam mesin, pakai menggoi semua, baik pakaian yang suci campur dengan pakaian najis, dengan ain najis ada, yang kemudiannya campur-campur semua jadi baik, yang tak najis jadi najis habis semua. Lepas tu pakai mai semayang. Lepas tu pakai mai semayang. Masalahnya kita semayang tapi semayang tak sempurna. Pasal apa kita ada banyak-banyak masalah dalam hidup lagi? Inilah salah satu yang saya sebutkan tadi. Kita perlu cek balik, kemungkinan basic amalan yang kita buat masih lagi tak betul. Masih lagi tak betul. Misalnya dia kata, seseorang itu apabila mahu masuk ke dalam rumah berpintu yang terkunci, maka tak dapat tiada pasti dengan membuka pintu yang dikunci itu dan membukanya, dan tak dapat tiada dengan anak kunci. Nak buka kena ada kunci dia. Maka anak kunci itulah jadi menghilangkan mane' salah satu daripada benda-benda yang dibincangkan tentang 5 rukun daripada perkara yang disebutkan sebagai hukum ataupun ahkam al-wada'iyah. Ini orang mengaji usul fiqh, mereka kaji benda-benda macam ni. Mane' perkara yang menghalangkan daripada benda itu sah. Ini berarti kalau tak suci, berarti tidak sah amalan yang kita buat. Ini penting. Kalau dari sudut bab tasawuf, apabila tidak ada ikhlas, dalam hati ada riak, takabur, nak tunjuk-tunjuk dan sebagainya, maka dia jadi mane', penghalang daripada amalan kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang doa yang kita panjat Tuhan tak mau dengar? Apa yang kita minta Tuhan tak bagi? Apa yang kita buat amal ibadat Tuhan tak bagi pahala, Tuhan tak bagi apa pun, Tuhan tak pandang apa pun pasal kita buat tak betul. Zahirnya tak betul, batinnya juga tak betul. Seorang yang tak boleh masuk ke dalamnya,
Maka anak kunci itulah jadi menghilangkan manik seseorang yang tak boleh masuk ke dalamnya. Asalnya bila kunci tak ada, dia tak boleh masuk dalam rumah tu. Bila dah ada kunci, maka dia boleh masuk, tunaikan segala hajat, keperluan hidup dia dan sebagainya. Ini bererti apabila tak ada anak kunci dia, tak dapat dia masuk ke dalam tempat yang dihajati. Begitu juga dalam ibadat kita, bila anak kuncinya tidak ada, bererti amal ibadat yang kita buat jadi sia-sia. Begitulah sembahyang itu apabila seseorang itu hendak memasuknya, nak masuk dalam sembahyang, tak dapat tiada menghilangkan manik yang menegahkan masuknya daripada hadas dan najis. Termasuk juga apabila kita bawa anak-anak kecil yang tak sunat lagi, yang belum lagi khitan, yang masih lagi anak perempuan boleh gagah, anak pasal dia tak menanggung najis di kemaluan dia. Tetapi bagi anak lelaki, dekat dia punya kemaluan dia masih tersimpan sisa-sisa najis. Apabila dia, ataupun dia pakai pampers, dialah pad tu dan sebagainya, sebut bila apa jenama sekalipun, bila dia menanggung najis, maka siapa-siapa yang ada sebelah dengan dia, maka dikira yang mana menyentuh dengan dia dikira menanggung najis. Yang mana sentuh sebelah, tak ada lah sampai satu saf tu, tak ada lah. Saya bisa dengar ada ustaz yang dia tak setuju dengan pandangan ni. Dia kata, dia kata sampai satu saf habis semua lah masjid tak sah. Siapa yang kata lagu tu? Siapa yang duduk kanan kiri dia, siapa yang bersentuh dengan dia, maka dikira menanggung najis. Bukan dia saja, siapa yang duduk sebelah dengan dia. Bapa bawa anak main semayang Jumaat, anak tak khitan lagi. Tapi itulah kadang-kadang kesian tuan-tuan, anak-anak ni. Saya faham, sebab kita ada anak kecil, kadang-kadang kita duk fikir, macam mana nak jadi yang jenis mak bapak tak ada siapa nak jaga, mak dia kena pergi kerja, bapak pun ada kerja, giliak-giliak jaga anak. Kemudiannya bila mai turn nak giliak tu, mak pergi kerja, bapak duduk di rumah, bapak nak kena pergi sembahyang Jumaat, tak pergi sembahyang Jumaat, berdosa. Tak bawa anak, kena bawa anak. Maka dah sampai dah kot masa masjid-masjid semua kena buat playground, macam beberapa masjid yang dah buat dah. Sampai dekat kawasan masjid ada playground yang kecil-kecil tak sunat ni, masuk pergi dekat kawasan playground, bagi dia melompat dalam tu lah kot. Semayang tak boleh, satgi dia main duduk sebelah-sebelah, rosak habis semayang orang lain. Ni melibatkan sah batal. Memanglah bawa nak ajak dia main, nak bagi dia belajar cara semayang. Tapi apabila dia menanggung najis, maka fikir sama ada bawah playground ataupun kanak-kanak kecil tu duduk di satu kawasan, ada orang yang menjaga, tapi asal dia tak mau kot, tak ada bapak dia. Dia ria orang, tak mau bapak dia, tak ada. Naya. Dia mau pak dia ke, tengah-tengah semayang lari main duduk belah pak dia, lagi leceh. Jadi gamaknya bagi main playground dulu kot. Kan, pak dia pun duduk dekat-dekat tu, jadi anak tu duduk dalam tu. Jadi kena ada orang lah, jadi orang perempuan lah kot, volunteer main buat satu kawasan, baru duduk kat sini. Dia nampak muka pak dia, tak tahu yang tuan-tuan fikir ni, saya bagi cadangan ni pun. Sebab saya pun di masjid saya, dalam rangka saya pun nak buat, tengok orang lain buat, tapi tak ada lah buat besar-besar, buatlah kecil-kecil. Mak pak main mengaji, anak duduk main dalam playground tu, mengaji lah. Anak duduk dalam tu, cari satu orang jadi babysitter ke apa ke nama, duduk jaga budak-budak tu kan, bagi dia duduk main. Yang lain mengaji. Mungkin cara lagu tu, mungkin itu sekadar pandangan. Kalau sesuai buatlah, kalau tak sesuai tak payah. Maka dengan berwuduk dan hilangkan hadas dan najis, itulah jadi hilang manik, hilang perkara yang menghalang daripada sah. Maka apabila hilang manik, terbukalah pintu sembahyang. Maka itulah maksud sabda Nabi bermula, anak kunci sembahyang itu ialah bersuci. Dengan keterangan yang di atas tadi, dapatlah makna dan maksud hadis itu, seolah-olah maknanya harus sembahyang manakala suci engkau. Padahalnya dahulu daripada suci itu
haram engkau sembahyang. Tak boleh sembahyang, tak suci. Sebagaimana pintu tertegah masuk melainkan terbuka kunci, maka anak kunci sembahyang itu ialah bersuci. Maka kena jaga bagi elok-elok. Pakaian yang duk pakai ni mau duk basuh. Kadang-kadang pakai songkok, pakai kepiah tak basuh-basuh mai bertahun-tahun. Tuan-tuan tahu dah zaman dulu-dulu orang pakai songkok hitam tu. Kami baru balik Indonesia sana sama, dia pun suka pakai songkok hitam tu. Kan? Allah, dia punya bau dia memang sur lah. Kena, bukan sur, ser. Kan? Bau sekali bau tu dia berapa tahun pakai, daripada baldu tu dia ada sampai hilang semua baldu-baldu tu. Kan? Jadi kan songkok tu tak boleh basuh. Mana ada songkok orang basuh? Zaman dulu-dulu orang songkok, orang pakai berus macam berus kasut ya. Orang main sapu lagu tu, yang mana ada boleh basuh. Dia bukan salah pakai songkok tu, masalahnya songkok tu tak boleh basuh. Maka carilah songkok nak pakai pergi kala apa pun yang jenis boleh basuh. Bila tak boleh basuh, dah payah. Dia khawatiri kena najis, bab dia punya busuk tu satu hal. Tapi masalahnya kalau lagi duk kena peluh busuk tak apa lagi, masih lagi bawa sembahyang. Tetapi apabila kena najis, jatuh lah, kadang buat hotel mari lah, kena tik cicak lah, kena apa ke, kita pun ambil. Zaman dulu-dulu pakai membrus lagu tu ya, tak boleh menyebabkan sembahyang kita. Tuan-tuan bayangkan, apabila kita nak pi menghadap kepada pembesar-pembesar negara, tiba-tiba tuan-tuan dapat naik nama, nak diberikan satu pingat jasa yang baik dalam masyarakat, nak kena menghadap sultan ke, gubernur ke dan sebagainya. Saya ingat pastinya tuan-tuan akan pastikan daripada ujung kepala sampai ujung kaki semuanya pakaian baru, wangi, bersih, suci, ya, bergebu-gebu habis semua, punya seronok. Tapi apabila nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua pakai pakaian selekeh-selekeh. Pakai pakaian-pakaian yang teruk lagi. Apabila pakai pakaian yang najis, akhirnya amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai elok-elok, segak-segak. Cari yang mahal-mahal sikit baju. Pandai pula nak pergi pejabat, spender pun pakai ada brand. Yang orang tak nampak pun dia pakai yang ada brand. Dia semua ada brand. Wah, tang ni ada brand, bagi nampak pula brand tu. Boya tang ni, boya tang tu. Tapi bila main tang nak buat amal ibadat, semua pakai yang murah-murah. Minyak atar pun beli yang RM3. Nak pergi pejabat, dia punya minyak wangi dia saja ribu-ribu, tidak 700-800. Boleh beli? Inilah manusia tuan-tuan. Dia tak boleh berkira sangat buat nak buat amal ibadat ni. Beli je. Biar bagi yang terbaik, kita nak menghadap Tuhan. Dan sabda Nabi lagi, wa tahrimuha at-takbir. Dan bermula tahrim bagi sembahyang itu ialah takbiratul ihram. Sebagaimana orang mahu mengerjakan haji, maka tahrimnya ialah ihram. Bila dia dah masuk dah ihram, dia kata nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ataupun dia kata nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, ataupun dia nak buat umrah, dia kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dia pun dah baca dah, lepas tu dia dah niat dah dalam hati, maka dia berada dalam keadaan ihram. Itulah maksud dia. Maka banyaklah dia punya pantang larang, 13 pantang larang tu dia tak boleh buat. Apabila dia buat pantang larang, maka dia dikenakan denda. Adapun dalam sembahyang, apabila dia buat pantang larang, maka tidak ada denda, cuma sembahyangnya dikira tidak sah, wajib ulang semula. Adapun dalam masalah ihram umrah haji, yang tu cerita dia lain, yang tu ulang pun kena ulang, dan ada denda lagi dikenakan yang dipanggilkan sebagai kifarat ataupun dam. Apabila sudah ihram dengan haji, tertegahlah daripada beberapa yang halal dahulu daripadanya, seperti berburu. Berburu tak boleh, termasuk juga, bila kata berburu tak boleh, benda-benda yang boleh termasuk dalam kata berburu
tangkap binatang-binatang apa ada di situ. Burung-burung merpati yang ada di sekeliling kawasan Masjidil Haram dan sebagainya, nampak segak-segak, gebu-gebu. Dalam ihram tak boleh. Okey, memakai bau-bauan tak boleh, jima suami isteri tak boleh, bercukur tak boleh, memakai kain berkembung, kain yang bersambung lah, apa-apa kain yang bersambung yang berjahit kecuali bagi perempuan itu dimaafkan, dan bagi lelaki tak boleh dan sebagainya. Inilah banyak pergi dengan beberapa syarikat, banyak 2-3 syarikat telefon mai. Baru ni pun ada. Baru ni saya ada di Indonesia pun mesej juga, Ustaz kami macam ni menghadapi masalah, teringin nak pergi tapi dalam kumpulan tu tidak ada pakar rujuk dari sudut hukum hakam. Pi bagus dah pi, syarikat semua orang boleh buat. Tuan-tuan ada pengalaman sekali 2 kali tuan-tuan boleh pi, biasa pi umrah, biasa pi sana, tuan-tuan dah okey dah, tuan-tuan dah tahu lebih-lebih kurang macam mana nak buat, tuan-tuan boleh bawa orang. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya apabila timbul hukum hakam sah batal apabila kita berada di sana. Siapa kita nak rujuk? Kan? Kita nak telefon mai ke Malaysia, yalah time dah lah beza 6 jam, 5 jam, 6 jam. Telefon tak kena time. Sana tengah malam, sana siang, sini dah main malam. Kadang-kadang bila telefon ustaz tengah mengajar, bila telefon ustaz tengah tidur, tak boleh nak rujuk. Siapa tempat rujuk kita? Maka sebab tu penting, walaupun di sana ada mutawif, jangan tuan-tuan, saya dah banyak pengalaman, banyak mutawif dia hantar main budak-budak tak tahu kepala ekor, dia tahu ajak pergi tawaf dia kata tak apa kok, ini tidak mengapa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa yang apa? Kalau tak tahu minta maaf, saya tidak tahu, saya hanya tahu tawaf saja. Bagi tahu gitu. Banyak budak-budak Indonesia apa kepala ekor hukum, bukan semua tapi kebanyakan tak tahu. Kerja mereka ambil upah pergi tawaf. Sebab mereka pergi sana nak cari makan. Nak cari makan untuk jadi mutawif, untuk nak ajak orang pergi tawaf, pergi sa'i, tolak orang, mereka tahu yang tu ya. Terus saya tanya hukum sebab mereka bukan mengaji. Jadi nasib lah. Itu atas kita punya pilihan sendiri. Dikhawatiri kita buat benda-benda salah, kita terbawa-bawa balik sampai ke sini. Allah naya. Bila buat tak betul, balik main rugi, habis duit. Mana adalah ni umrah murah-murah. Dia 9,000. Semua 7-8 ribu atas lah. Yang elok-elok pun main 9 ribu, 10 ribu lah, ni dah main 12-13 ribu. Kan? Nak pergi murah-murah, habis duit banyak. Tiba-tiba amal ibadat kita Tuhan tak terima. Sayangnya. Saya pun tak sempat juga tahun ni pergi, insya-Allah wujud tahun ni. Kita nak buat umrah murah-murahnya. Umrah backpacker. Memang murah. Tengoklah. Tengah duk fikir-fikir tengok. Sebab nak bagi yang murah, kena umrah backpacker. Cari bilik-bilik yang murah-murah. Kan? Ziarah-ziarah pun tak ada. Makan-makan semua tak ada. Makan sendiri. Gamak-gamaknya makan tak ada. Potong duit makan. Potong yang tu, potong ini, potong semua. Yang mana boleh potong. Makan pagi-pagi, tuan-tuan habis-habis mayang subuh, keluar pada Masjidil Haram, pergi beratok. Ada orang bagi makan sabil free punya. Beratok lah. Okey bah, pagi-pagi dia bagi biryani tu. Burger-burger mah. Ambil tu beratok. Ambil tak? Aduh. Okey, sambung. Dan sabda Nabi, wa tahliluha at-taslim. Dan tahlilnya ialah memberi salam, yakni berkata assalamualaikum di akhir semayang pada kali pertamanya. Maka apabila telah memberi salam, halallah apa yang haram di dalam semayang. Dan sabda Nabi lagi, wala salata liman lam yaqra bil hamdi, yakni bi fatihatil kitab. Dan tiada semayang, yakni tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i bagi mereka yang semayang yang tidak membaca alhamdulillah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Tak sah semayang bagi orang yang sembahyang, orang yang semayang tak baca suratul Fatihah. Wajib baca setiap rakaat. Walaupun kadang-kadang dia tak sempat habiskan Fatihah disebabkan imam baca laju, maka dia potong Fatihah dan dia rokok terus berserta dengan imam. Imam tanggung bacaan Fatihahnya. Sebab tu siapa nak jadi itu imam,
mestilah pastikan bacaan suratul Fatihah tu ataupun bacaan rukun dalam semayang, satu dia kena ada ilmu, dan yang kedua dia kena baca gitu. Kalau tidak dia nak kena heret, ni belakang dia ni tanggungjawab, yang mana tak betul ni semua nak kena jawab di hadapan Tuhan. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, takutlah kamu bahawa kamu menjadi imam. Jadi dalam soal nak menjadi imam, jangan duk berebut. Sebab ingat, menjadi imam bukan benda yang syok. Itu adalah satu tanggungjawab. Kita nak kena jawab makmum yang di belakang kita kalau kita semayang dalam keadaan tak betul. Inilah siapa-siapa pula kan. Yakni Fatihah dari awalnya hingga akhirnya. Sebab tu kena perbaiki bacaan Fatihah. Sebab tu kena perbaiki bacaan rukun qauli dalam semayang. Kemudiannya perbaiki yang lain-lain pula lagi, insya-Allah. Yakni Fatihah dari awalnya hingga akhirnya, wa suratin min faridatin aw ghairiha, dan surah pada fardu atau lainnya. Semua tu kita kena perbaiki biar bagi elok, barulah dapat pahala semayang. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ni ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Aisyah. Katanya, dan bermula hadis Sayyidina Ali pada ini lebih bagus pada sanadnya dan lebih asah daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dan sesungguhnya telah kami tulis akan dia pada awal kitab Al-Wudu, dan tiada dikeluarkan hadis ni oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, tetapi Imam Syafi'i dan Abi Daud ada keduanya mengeluarkan hadis ini di dalam Musnad Syafi'i dan di dalam Sunan Abi Daud. Masalah. Panjang. Baca sikit. Masalah yang ke-260. Masalah takbiratul ihram dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 259 itu di sisi ahlul ilmi. Kalau dalam kitab ni kata ahlul ilmi, maksudnya di sisi ulama, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, bahawasanya tahrim sembahyang itu ialah takbiratul ihram, maka tiada ada seseorang itu masuk di dalam sembahyang melainkan dengan takbir. Jadi kena baca gitu. Ada 8 huruf takbir, alif ataupun hamzah, kemudian kaf, ba, ra, kemudian alif, hamzah, lam, kemudian ada alif satu lagi, mat, kemudian ha. Kalau gabung semua tu maksudnya jadi 9 lah. Tapi dari sudut tulisan tu nampak 8 huruf takbir. Okey? Bagi kita tulis alif lam lam ha, Allah. Padahal alif lam ada, alif lam ada alif lagi sebab Allah. Jadi di situ ada huruf mat, berarti di situ satu huruf. Tapi dari sudut tulisan tidak ada. Dari sudut bacaan dia ada huruf dia. Jadi 9 huruf dia ataupun 8 huruf dia kena baca begitu. Allahu Akbar. Kan, kami pergi Indonesia hari tu, budak tu baru main depa budak kecil, depa bagi azan, dia baca Ustaz Indonesia, Allahu Akbar. Oh, kami kata tu dia, siapa pergi tolak dia ni pergi azan. Dia Allah ya. Lidah mereka sebahagian masyarakat mereka Allah. Yang tak mengaji lah. Kalau mengaji elok ya pun, mai hak belah India, Pakistan, Bangladesh pula tak tahu lidah ke mana tau. Jadi Allahu Akbar, Allah. Jadi macam tu pula dah. Budaya setempat mereka cakap macam tu, sehingga lidah mereka jadi macam tu. Okey, dari sudut hukum, kalau Allah tu saya nampak macam lari dia banyak. Tapi kalau baca Allahu Akbar, itu menipiskan lam yang ada pada lafzul jalalah, maka dia termasuk dalam kata lahan sughra, kesalahan kecil. Walaupun dia kata macam tu, cuma bacaan dia tak fasih, tapi semayang dia sah. Tiba-tiba mamak mana akan main jadi tu imam, Allahu Akbar, semayang sah dah, semayang sah. Cuma sedikit dia punya kesilapan kecil. Tapi kalau dia baca Allah tu lain lah. Ejaan lari terus. Kan? Kalau sebahagian daripada negara lain, umpamanya Turki
dan negara-negara yang sekitar atas tu, Rusia dan sebagainya, yang tu pula Allahu Akbar. Orang kata akbar, dia akbar, tukar huruf tu. Oh, tu jadi masalah tu. Tahu di mana? No, duk tawaf tu duk dengar Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia. Duk istilam lambai kat apa nama Hajarul Aswad. Tu dia. Sianlah. Mungkin suasana bahasa depa cakap tak membantu. Depa pula duduk di sana malas nak mengaji Quran. Tak apa betul bacaan Quran, akhirnya baca macam tu. Tak betul ya. Tak kira siapa. Puas saya nak betul lidah bapak saya. Bapak saya mamak pure lah. Saya pun pure juga. Cuma lidah saya lidah lain. Pasal kita dah pergi baca, kita dah betul dah masa kita budak-budak, jadi lidah kita okey. Tapi alhamdulillah sebelum dia meninggal dia boleh baca dah. Boleh sebut Allahu Akbar. Dia puas nak tarik lidah. Duk betul, duk kata kat dia, lama-lama jadi juga. Alhamdulillah. Masalah takbiratul ihram tadi dia sebut dah. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan telah aku dengar akan Abu Bakar Muhammad bin Aban, tukang tulis bagi Imam Waqi', berkata ia, telah aku dengar akan Abdurrahman ibnu Mahdi, berkata ia, jikalau dimulai seseorang akan sembahyangnya dengan 70 asma'illah, asma' husna tu, dan tiada ia memulai dengan takbiratul ihram, nescaya tiada memadai sembahyangnya. Dia kata Allahur Rahman, Allahur Rahim, apa pula tak boleh. Dia hanya dua kalimah, satu Allah, yang kedua Akbar. Tak boleh menggunakan perkataan lain. Okey. Dan di sana ada banyak lagi kesilapan yang selalu disebut dari sudut takbiratul ihram. Dalam kitab Hidayatus Sibyan disebutkan ada 21 kesalahan takbiratul ihram. Umpamanya dia panjangkan pada perkataan Allah mula Allah, tak boleh. Ataupun dia panjangkan pada bar Allahu Akbar, tu pada ba Allahu Akbar. Okey, ataupun dia kata Allahu Akbar, tu semua tak betul. Semua tak betul. Semua tu tak sah. Ataupun dia sebut orang sebut A, dia sebut I, Allahu Akbar. Ataupun dia sebut Allahu Akbar. Yang ni berlambak Allahu Akbar, huruf apa tu? Kita kena cek balik. Allahu Akbar, dia kalau dari sudut tulisan Allahu Ikbar, ataupun Allahu Akbar dengan ain. Jadi kalau baca laju bunyi Allahu Akbar, tapi dah pasal laju Allahu Akbar, tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Jadi satu persatu. Yang ni tuan-tuan minta maaf, saya boleh sebut beberapa kali, melainkan tuan-tuanlah pergi cari tutup guru mengaji, perbetul balik satu persatu bacaan dan supaya diperbetulkan. Kalau tidak, tuan-tuan tanggunglah sendiri. Saya tahu tuan-tuan semangat nak buat amal ibadat, mai semayang, tapi esok di akhirat kalau Tuhan kata semayang tak sah, kita nak kata apa? Tuhan takkan tak boleh pimai susah saya mai kat masjid, takkan tak boleh kira kot beradik-beradik pahala lebih korang. Itu saya tak tahu nak jawab. Banyak cantik muka dia. Kita tak boleh buat macam tu tuan-tuan. Di padang mahsyar manusia takut tu. Kalau cerita bab tu lagi dahsyat. Dengan fikir, alah daripada aku tak semayang, aku main kat semayang. Tak boleh kata lugu tu. Tuhan bagi kat kita ilmu, kebijaksanaan, kecerdikan, akal pemikiran, nikmat lidah, nikmat suara, nikmat bibir, mulut dan sebagainya. Anggota pengucapan sehingga kita boleh ucap dan kita boleh berbetul. Boleh. Jangan kata tak boleh. Boleh. Mau dengan tak mau. Mau dengan tak mau. Kami pergi Indonesia, pergi belajar hafal Quran sebulan. Banyak orang kata tak boleh. Pasal apa yang pergi balik main boleh? 30 hari hafal sehari 1 juzuk. 30 hari 30 juzuk. Boleh ya?
Siapa kata tak boleh? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Mau dengan tak mau. InsyaAllah sebulan 2 lagi saya akan iklan untuk pengambilan semua, bukan budak-budak, untuk warga emas, orang tua-tua, veteran-veteran, untuk masuk pengajian karantina, nama dia kuarantin. Tuan-tuan boleh mai ke madrasah kami, duduk 2 hari boleh, hari-hari cuti boleh, nak duduk seminggu boleh, nak duduk 2 minggu boleh, nak duduk sebulan boleh. Mai duduk, saya bagi penempatan, tuan-tuan duduk, tak kira, adalah undang-undang dia. Nombor 1, undang-undang dia tak boleh ada handphone lah. Tuan-tuan tanya Abang Man. Abang Man ikut saya 38 hari. Koman-koman buat Abang Man dapat 3 juzuk, 4 juzuk. 4 juzuk dapat 30 hari. Pasal apa dia boleh? Tuan-tuan pun belajar pandai. Tuan-tuan nak pergi Indonesia, tuan-tuan nak kena keluar duit banyak sampai ribu-ribu. Main di madrasah saya. Main hafal Quran sikit tak apa, baca bagi lancar. Kita ada beberapa yang mana baca tak lancar, baca bagi lancar, yang mana tak tahu tajwid, baca bagi tajwid. Kita ajak macam mana baca Quran sambil faham sekali dengan dia punya makna. Masya Allah, tabarakallah. Boleh je nak 1000 daya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan diingat. Fahal min muddakir. Mana dia manusia nak berfikir tentang masalah ni. Pasal apa kata susah belajar Quran? Siapa kata orang belajar Quran susah, dia tak faham. Mai kita nak buat bagi mudah. 4 kali ayat itu diulang di dalam surah Al-Qalam. Pasal apa susah? Saya ni tak hafal Quran. Saya buka tahfiz Quran, saya cari ustaz hafal Quran, mai jadi guru, jadi hafal Quran, guru tahfiz. Saya hafal lah beberapa juzuk sikit-sikit. Anak saya hafal, guru saya hafal, budak-budak saya ada yang dah hafal. Saya tak hafal, saya fokus dalam pengajian. Satu hari saya dengar video Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad kata dia pergi belajar luar negeri. Dia punya keadaan sama macam saya. Dia kata dia pergi belajar, bawa ijazah, bawa master. Bawa ijazah Al-Azhar, master daripada Morocco. Saya ijazah sarjana muda daripada Al-Azhar, master saya di UKM dalam bidang hadis. Bawa mai, dia kata, cuma saya, mak bapak saya bukan jenis orang yang duduk dalam dunia ilmu. Jadi depa okey lah, nyanyi yang benar sudah. Tapi mak Ustaz Abdul Samad ni dia macam orang cerdik. Dia ni orang mengaji. Bila dia balik mai tunjuk, dan tengok ada dia punya video dalam apa nama? Inilah media masa. Dia balik mai, mak dia kata, mak ingat hamba balik hafal Quran. Mak tak mau sijil kertas-kertas ni semua. Lebih kurang macam itulah. Mak mau 30 juzuk Quran ada dalam dada hang. Malu dia. Saya pun macam tu. Saya duduk ceramah sana, buka tahfiz, saya sendiri tak hafal, cari Ustaz Al-Hafiz. Sampai bila? Saya pun duduk renung. Bila aku nak jadi macam ni? Tak jadi lah. Dengan saya pun hanyut hidup Indonesia, semua hafal Quran. Habis, selesai kita punya kerja. Dulu duk rasa macam tak ada masa. Tinggal habis semua ceramah, kuliah, apa bala semua. Pergi duduk sana, 38 hari. Habis duit, tak apa. Nak tengok tak mana daripada cerita sebulan boleh hafal, pergi duduk tengok. Hari ni kita bawa balik kaedah tu ke madrasah kita. Dan kita dalam proses MOU, dan kita bawa seketui apa program di sana. Tuan-tuan tak payah pergi dah. Di Kuala Lumpur mereka buat program ni, tapi mahal tuan-tuan. Salah seorang daripada jemaah kami, makcik, dia nak pergi, tiket semua beli dah, esok nak pergi, hari ni suami dia tak izin dia pergi sebab suami dia tak sihat. Akhirnya kami semua pergi dan dia tak pergi. Akhirnya dia pergi karantina di Kuala Lumpur, 6,000. Tuan-tuan tengok, orang nak mengaji habis duit. Sini buat mengaji free pun tak main mengaji. Mengaji free pun tak mau. Dia mau macam dah tak? Mau ambil Quran tu macam boleh bawa dalam mangkuk ke mana kan, suruh dia nganga, Al-Hafiz. Tuan-tuan tahu ada satu bahasa orang Pulau Pinang kata apa tahu? Kalau mau macam tu, tiba-tiba daripada bodoh terus jadi Al-Hafiz. Malam sikit. Banyak cantik muka hang. Hang kena main duduk, hang kena habis sehari berbelah-belah jam
baru hang tahu nilai hafalan Al-Quran tu macam mana. Hang kena main duduk bersila, kena merangkak, kokak. Boleh ya ustaz? Boleh. Boleh. Orang lain boleh. Hampa bukan bodoh main orang, apa lagi pandai. Tengok sembang lah, semua lagi pandai pada ustaz. Kalau sembang, dia sembang, ustaz tengah-tengah. Aloh, centera. Takkan mengampai Quran tak boleh? Pakcik umur 77 tahun hafal Quran di Indonesia. Dia pun macam orang ramai. Dalam tempoh 2 minggu boleh hafal 10 juzuk. Maka tak ada alasan sekarang ni tuan-tuan, kita permudahkan. Dia ada kaedah dia tersendiri, dia ada Quran dia yang dicetak khusus dengan pelbagai teknik dia. Maka tuan-tuan boleh hafal. Tuan-tuan kena cadang, kena rancang, kena niat daripada sekarang. Mudah-mudahan ya Allah, aku mati sebelum aku menghadap Engkau ya Allah, Quran 30 juzuk dalam hati aku. Walaupun tuan-tuan adalah driver taksi, walaupun tuan-tuan adalah seorang pekerja umum syarikat kelang dan sebagainya, kita buat bagi mudah, buat bagi boleh. Sebab Allah ulang 4 kali dalam Quran, boleh. Dan akhirnya Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan mai manusia-manusia yang buat bagi mudah, yang Allah, mereka ni manusia pilihan Allah. Tuan-tuan pun boleh, insya-Allah. Biar lepas pada ni apa-apa sikit Quran, Masya Allah. Sekurang-kurangnya bila tuan-tuan dah hafal, tuan-tuan boleh baca Quran lancar. Kalau tidak sampai mati lagi tak hafal lagi, itulah baca Quran duk kokak. Bila lagi nak boleh laju tak tahu. InsyaAllah mudah. Bagi kita bagi permudah. Nak dengan tak nak. Cuti lah. Seminggu 2 hari pergi duduk di pondok. 2 hari. Minggu depan pula main 2 hari. Tak ada pun sebulan, ambil 3, 4, 5 hari pergi duduk. Bulan depan pula main 4, 5 hari pula. Sikit. 2, 3 tahun habis hafal. 4, 5 tahun habis hafal. Sambil-sambil buat kerja. Mau dengan tak mau. Permudahkan insya-Allah. Pasal Tuhan dah bagi mudah. Habis. Tanda pada masalah 261. Pada muka surat 233, masalah yang ke-261. Nanti kita bincang. Oh, panjang lagi ni. Takbiratul ihram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.